Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada murid-murid 4 UTM. Okey, baiklah, hari ini kita sambung balik topik kita yang seterusnya, iaitu perkaitan atlaf, abad, dekad dan tahun. Okey, kita masih lagi dalam topik masa dan waktu. Okey, awak boleh tengok pada buku teks awak, muka surat 146. Okey. Kalau kat buku teks awak tu, hari ni kita akan belajar macam mana nak tukar alaf, abad, dekad dan tahun dulu. Okey. Untuk abad, alaf, dekad, tahun ni awak hafal satu dekad, kat sini tulis dah Kat sini awak tengok satu dekad 10 tahun. Satu dekad 10 tahun. Okey. Jadi awak hafal lah benda ni. Benda ni kena hafal Tak ada formula lain melainkan awak kena hafal. Lepas tu satu abad sama dengan 100 tahun. Dan manakala satu alaf 1000 tahun. Okey, itu yang sebenarnya yang kita nak belajar. Okey, jadi awak boleh masukkan, awak boleh jawab soalan latihan muka surat 146 ni yang nombor 1. 1A, B, C. Cikgu ulang balik Satu abad 100 tahun. Satu dekad. Kita pergi dekad dulu Satu dekad 10 tahun. Okey, yang ni 10. Satu abad 100 tahun. Satu alaf 1000 tahun. Okey, sekarang kita dah tahu hubungan dia. Tengok seterusnya. Okey, kita nak tukar unit masa. Okey, daripada sebelum tu kalau yang ni Okey, kalau yang ni katakanlah kalau daripada contohnya dekad nak jadi tahun awak tengok sini. Kita tulis balik formula dia. Satu dekad sama dengan 10 tahun. Satu abad sama dengan 100 tahun. Satu alaf sama dengan 1000 tahun. Okey. Okey, kalau kita nak buat penukaran unit daripada sini ke sini semua ni kita dah darab. Sebaliknya, daripada sini ke sini kita bahagi. Contohlah katakanlah satu dekad 10 tahun. Kalau 2 dekad, maknanya 2 darab 10, 10 20 tahun. Jadi kalau kata 2000 tahun. 2000 tahun. Berapa abad? Jadi ini abad kan? Jadi tahun nak jadi abad. Jadi kita bahagi 100. Ingat kalau bagi darab atau bahagi 10 100 1000 tak perlu untuk lazim. Awak cuma potong kosong je. Jadi 2000 tahun sama dengan 10 sama dengan 20 abad. Macam itulah Okey, nanti kalau kita buat latihan kita akan lebih lanjut Okey, cuba kita tengok sekarang tukar unit masa jam dan hari pula. Okey, kita tahu satu hari ada 24 jam. Okey, ni yang biasa dengar kan, satu hari 24 jam. Sama juga yang ni perkaitan dia. Satu hari hubungan dia sama dengan 24 jam. Jadi daripada hari nak jadi jam kita dah darab. Okey, tadi darab 10 darab 100 ribu. Ni darab 24 lah sebab 24. Okey, jadi pada sini daripada jam nak pergi hari kita bahagi. Okey, kita tengok contoh yang beri. Okey, katakanlah 3 hari ada berapa jam? Okey, balik semula. Hari nak jadi jam. Jadi kita darab 24. Okey, 3 darab 24. Awak bentuk lazim dapat 72. Okey, katakanlah pula kalau nak tukar 10 hari 21 jam. Tukar kepada jam. Okey, yang kita nak tukar ni jam. Okey, cikgu padam balik semula. Cikgu tak nampak. Okey, cikgu padam balik semula ini. Okey, awak tengok sini. Cikgu highlight je lah Okey, yang jam kita boleh tukar. Sebab yang mana dalam jam. Yang kita tukar hanya 10 hari. Okey, macam mana tukar 10 hari? 10 darab 24 hari kepada jam macam cikgu cakap tadi. Kita dah darab dengan 24. Jadi dapat 240. Jadi nak buat apa dengan 21 ni? Kita tambahkan saja. Jadi semua sekali dapat 261 jam. Okey, kalau dibagi jam pula. Dia bagi 36 jam. Nak buat macam mana? Okey, kita cari dua cara. Sama ada kita pecahkan dia. Kita tahu kan satu hari 24 jam. 24 jam. Sini tambah 12. Jadi 24 jam ni satu hari. Lebih itu 12 jam. Ataupun awak boleh guna. Yang cikgu cakap tadi. Jam nak dari hari kita kena bahagi. Jadi 36 bahagi 24. 24 darab 1, 24.
6 tolak 4, 2, 3, 2, 1. Jadi atas ni ialah hari, bawah ni ialah jam. Sama juga dapat 1 hari 12 jam. Okey, sama juga kalau ni tengok contoh nombor 4, dia bahagi 1/4 jam. Berapa hari berapa jam? Jadi 24, awak boleh buat CP 24 lah 24, CP 24 macam nak buat, cikgu dah ajar kan. 24 tambah 24 tambah 24 tambah 24. Jadi 24 bagi dapat berapa? Darab berapa dapat paling hampir 30? 24 darab tu 7 dapat 168. Lepas tu tolakkan. Jadi yang atas ni ialah hari, baki dia ialah jam. Jadi jawapan dia 7 hari 12 jam. Okey, kita tengok minggu dan hari. Sebenarnya sama je semua. Yang penting awak kena susun dia punya hubungan dia. 1 minggu sama dengan 7 hari. Okey. Minggu nak jadi hari, darab 7. Hari nak jadi minggu, bahagi 7. Okey, kita tengok contoh ini beri. Okey. 1/4 minggu. Ada berapa hari? Tadi kita dah belajar. 1 minggu, 7 hari. Jadi, minggu nak jadi hari, darab tu 7. 4 darab 7 sama dengan 28. Cara 2, kita kira ikut kalender. Ni leceh sikit lah awak kena ada kalender. Senang darab je. Okey. Kalau dibagi hari pula. Daripada hari nak jadi minggu. 56 hari. Macam kita baca tadi. 56 hari. 1 minggu, 7 hari. Jadi hari nak jadi minggu. Kita tengok tadi. Hari nak jadi minggu. Kita bahagi. Bahagi dengan 7. Jadi macam tadi juga. 7 bahagi berapa? Paling hampir 7 darab lah 8. Jadi tak ada baki. Jadi 8 minggu. Kalau ada baki, baki dia ialah hari. Okey, jadi 1 minggu jawapannya ialah 8 hari. Okey, kita tengok pula contoh yang ketiga. 16 hari. Okey, 16 hari ni cuba dengan cara pecah-pecahkan boleh. Pecahkan seminggu. Okey, boleh kita pecahkan 7 hari. Ada lagi 7 hari. Dah jadi 14 hari. Berapa lagi baki dia? 2 hari. Jadi kita tahu 7 hari ni seminggu, ni seminggu. Jadi 2 minggu. Tambah dengan 2 hari. Jadi 2 minggu 2 hari. Ataupun cara paling mudah, kita guna, kita cakap hari nak jadi minggu, bahagi tu 7. Bagilah macam ni kat depan Contoh dah. 7 darab berapa paling hampir dengan 16? 7 darab 2, 14. Jadi atas dia 2 minggu, bawah dia baki dia hari. Jadi 2 minggu 2 hari. Okey, kat sini sangat penting lah kemahiran CP. Kan cikgu dah cakap awal-awal dulu. Matematik ni paling utama sekali hafal CP. Kalau tak ada hafal CP, segala-galanya akan menjadi susah. Okey, seterusnya. Sebenarnya sama je. Bulan dan tahun. Kita tahu hubungan dia. Sama balik semua tadi. 1 tahun. Okey, kita guna pen ni. Silap pen ni. Okey. 1 tahun. 1 tahun. Berapa bulan? Ada 12 bulan. Ialah Januari, Februari sampai bulan April. Sampai bulan Disember ada 2 bulan. Sama juga. 1 tahun kepada bulan kita darab 12. Bulan kepada tahun kita bahagi 12. Sorry. Kita bahagi. Kita bahagi. Okey. Sekarang kita tengok contoh ini beri. Okey. 5 tahun. Tahun nak jadi bulan. Maksudnya, tadi kita tengok jadual tadi. Tahun jadi bulan, kita dah darab. Darab apa? Darab 12. 5 darab 12. Bentuk lazim. Contoh diberi. Dapat 60. Sekarang kalau dibagi bulan pula. 1/72 bulan. Kita tahu. Bulan nak jadi tahun dan bulan. Kenapa tahun dan bulan? Sebab kalau kita bahagi, dia ada baki. Okey, jadi bagi dengan berapa? Bagi dengan 12 kat situ tunjuk contoh. Okey, bagi 12. Tengok sini. 12 bagi 1/72. 12 awak buat CP 12. Kenapa lah CP 12? 12 darab 1, 12. 7 tak 2, 5. 50 tu buat turun 2. 52. 12 darab 4, 48. Okey, jadi 12 darab 4, 48. Tolakkan dapat baki 4. Jadi jawapannya tahun atas 14 tahun 4 bulan. Okey. Yang nombor 2, kita nombor 2 tadi. Kita nombor 3. Nombor 2, kita tengok tak ada baki. Maknanya 840 bulan. Berapa tahun? Jadi kalau kita bagi 12, kita dapat 70 tahun. Tak ada baki. Baki dia kosong. Okey. Macam tu senang dia sebenarnya. Yang penting hubungan dia. Awak kena tahu hubungan dia. Okey. Sama macam tadi kita balik semula. Tahun, dekad, abad tadi tu. Kita belajar kat atas tadi. Tahun, dekad, abad.
Okey, tengok pertama. 1 jap 150. Okey, kita dah pergi 150 tahun, dekad, abad macam kita belajar tadi mula-mula. Okey, kita tengok sini soalan dia. Nyatakan 23 tahun dalam dekad dan tahun. Nyatakan 23 tahun dalam dekad dan tahun. Macam tadi lah. Tahun nak jadi dekad. Okey, apa hubungan dekad dengan tahun? Tadi ingat balik, 1 abad 10 tahun, 1 dekad 100, 1 dekad 10 tahun, 1 abad 100 tahun. Jadi ini dekad bagi dengan 10. 23 bahagi 10. Jadi 10 kita bagi yang tadi. 10 berapa dah paling hampir dengan 23? 10 darab 2. Tolakkan, ada baki 3. Okey, jadi atas ni ialah dekad, baki dia ialah tahun. Okey, kita tengok soalan 2. Pada tahun 2020, Menara Condong Teluk Intan berusia 134 tahun. Tukar usia menara itu dalam abad dan tahun. Okey, ingat balik. Ni dia tulis ni. Satu. Ingat ni hubungan dia. 1 abad. Berapa tahun? 100 tahun. Okey, jadinya dia bagi tahun. Jadi tahun nak jadi abad. Bahagi 100. Okey, awak boleh bentuk lazim. 100 atau pecahkan. Nak bagi boleh. Di terawat ni dibacakan. 134 bagi 100. 1 darab 1, 100. Tolakkan 34. Okey, macam tadi juga. Atas ni ialah abad. Bawah ni ialah tahun. Jadi jawapan dia ialah 1 abad 34 tahun. Sama macam atas ni. 100 sama dengan tahun kan. Okey, sekarang kita nak tukar pula daripada abad 7 tahun. Daripada abad 7 tahun kepada tahun. Jadi yang kita tukar abad je lah. Yang tahun tak tukar lah, mana dalam tahun. Macam nak tukar abad? 1 abad 1 tahun. Jadi 2 abad 200 tahun. Dah dengan 100. Dapat 200. Tambahkan lagi dengan 7 tadi. Dapat 207 tahun. 4 abad 8 dekad. Okey, sekarang kita tahu. Tadi hubungan dia kita buat. Okey, dua-dua kena tukar lah. Abad kena tukar. Dekad pun kena tukar. Kita tahu. 1 abad 10 tahun. Jadi kalau 1 abad 100 tahun. Jadi kalau 4 abad 4 darab 1 400 tahun. Yang 8 dekad pula 1 dekad 10 tahun. 8 dekad 8 darab 10 80 tahun. Tambahkan dua dapat 480 tahun. Okey. Kita tengok. Okey, sekarang kita boleh buat latihan. Okey, tengok latihan pertama. 140 jam tukar jadi hari. Kita tahu jam nak jadi hari. Yang pertama, jam nak jadi hari. Jadi awak bagi dengan CP 24. 144 bagi 24. Okey, B. Hari nak jadi jam. 1 hari 24 jam. Kalau 5 hari, makin banyak. Jadi 24 darab 5. Okey, C. 100 jam tukar jadi hari dan jam. 1 hari ada 24 jam. Jadi kita kena bahagi 24. Kenapa ada 2? Sebab kalau kita bagi dengan 24 dapat baki. Sebab itu yang atas tu ialah hari, yang baki dia ialah jam. Sama juga 12 minggu ada berapa hari? Kita tahu 1 minggu 7 hari. Jadi kalau 12 minggu darab tu 7. Okey, sama juga yang E, 74 hari. 74 hari berapa minggu berapa hari? Okey, 1 hari 7 minggu. Jadi kalau hari nak jadi minggu, bahagi 7. Kenapa ada 2 minggu hari? Sebab ada baki. Baki tu ialah hari, atas jawapan dia ialah minggu. Okey, cikgu rasa awak boleh cuba dulu. Awak boleh cuba dulu nombor 1 ni. Okey, awak cuba dulu nombor 1. Buatlah nombor 1 untuk kali ni lah. Nombor 1. Kalau hari Khamis, baru awak soalan nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Hari Rabu ni awak nombor 1 dulu. Pastikan buat jalan kerja. Tunjuk bahagi. Bahagi macam mana? Kalau darab macam mana? Tunjukkan. Macam contoh kat atas. Awak tunjukkan cara bahagi dan darab dia. Buat jalan kerja. Okey. Buat dulu hari Rabu soalan 1 hingga soalan A hingga soalan B. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.